Okay, so kita akan proceed. Okay, kita akan proceed latihan pagi tadi. Okay. Okay. So pagi tadi kita dah bincang soalan yang berkaitan dengan approach in problem solving bagi soalan nombor 3. Mana soalan nombor 3 tadi? Okay, ni Okay, so kita sambung soalan D. Okay, iaitu soalan D. Kita hendak create a program that determines the total area. Kat sini kita nampak kita nak cari total area. Okay, dan dia ada mention dekat sini soalan D ni, dia ada sebut dah total area itu dia dah beri variable length dan juga width. So yang ni kita nampak total area adalah dia punya output, length dan juga width adalah dia punya input. Okay. So jawapan yang telah diberikan oleh anda tadi adalah betul, iaitu input kita adalah length dan juga width, calculate total area dan outputnya adalah total area. Very good. Okay, manakala untuk soalan E, kita nak convert measurement in millimeter to meter. Okay, so jawapan yang telah diberi oleh anda, kita nak cari output kita adalah meter, prosesnya adalah convert millimeter to meter, ataupun selain daripada convert, kita boleh letak juga perkataan apa? Kita nak cari apa ni? Sebaiknya kita letak calculate meter. Okay, kita nak kira meter. Itu lebih baiklah. Okay, kita nak calculate meter. Ataupun awak letak convert millimeter to meter pun boleh. Okay, ataupun kita terus letak calculate meter. Okay, so input dia adalah millimeter. Betul bagus untuk soalan E. Okay. Kita pergi kepada soalan F. Okay, dan yang ini semua saya minta awak salinlah dekat dalam buku ya. Okay, salin dalam buku panjang yang saya minta anda sediakan dan salin. Okay. Next question F. Okay, calculate body mass index BMI for a person. So, output yang kita nak cari adalah BMI. Okay, dan prosesnya calculate BMI, manakala input dia weight dan juga height. Okay, very good. Dan soalan yang terakhir, soalan G. Okay, G, kita nak calculate and display the overtime pay received by an employee overtime rate RM5 per hour. Okay, yang ni belum buat lagi. Okay, so kita buat input, proses dan juga output. Okay, so untuk soalan ni kita kena cari apa output dia. Output dia apa ni kita nak buat? Boleh type dekat ruangan chat, boleh bagi tahu saya kita nak kira apa. Apa yang kita nak kira dekat sini adalah overtime pay. Yes, betul Hana. Okay, thank you Yuwa, overtime pay. Okay, so kat sini kita buat overtime. Okay, maksimum kalau boleh 2 perkataan sahaja ya, ataupun nak buat pay sahaja pun boleh. So, proses
Nah, kat sini calculate overtime pay. Okay. So, input dia. Macam mana kita nak tentukan input? Macam mana kita nak kira overtime pay? Overtime pay. Macam mana nak kira? Siapa boleh bagi formula? 5 darab hour. Betul. Okay, 5 darab dengan hour. So, input kita apa dekat sini? Input kita adalah hour. Okay. Yes, very good. Thank you, Hana. So, itulah cara kita nak tentukan kita punya input. Okay. So, dekat sini, hour. Okay, dah selesai untuk exercise 1. Very good. So, nanti boleh rujuk link ini. Okay, so kita dah selesai exercise 1. Kita dah boleh kenal pasti apa itu problem analysis. Okay. Okay, so step tadi kita ada 5 step in problem solving. Sekarang kita dah selesai untuk step yang pertama iaitu problem analysis. Okay. Then sekarang untuk exercise yang kedua kita akan pergi kepada design a solution iaitu nota untuk 2.1. Okay, design a solution. Dalam design a solution ini kita akan menghasilkan ada dua perkara yang kita kena buat iaitu pseudocode dan juga flowchart. Okay, ada dua. Bila sebut design a solution means kita nak buat algoritma. Okay, algoritma. Algoritma inilah yang ada dua iaitu yang pertama pseudocode dan yang kedua adalah flowchart. Okay, kalau kita sebut design a solution bermaksud kita merujuk algoritma. Bila sebut algoritma maksudnya ada dua, pseudocode dan juga flowchart. Okay. Okay, so kita pergi latihan nota yang seterusnya. Okay, kita tengok dulu apa itu design a solution. Tadi Madam ada sebut bahawa design a solution ini adalah algoritma. Okay, algoritma. So, apa itu algoritma? Dia adalah sequence of well-defined step to solve a problem. Okay. And then step ini will transform input into output. Okay, input kita tadi dekat dalam problem analysis, kita akan transform dia menjadi output. Okay. Ush, besar pula. Okay. So, algorithm dia ada two teknik ataupun two way, two types. Okay, untuk algorithm kita ada pseudocode dan kita ada flowchart. Okay. So, bila you tengok soalan, kalau dia mention buat algorithm, so you boleh choose either you nak buat pseudocode or flowchart. Tapi kalau dia dah mention pseudocode, you kena solve problem itu menggunakan pseudocode. Okay. So, ini adalah general format for pseudocode di mana kita perlu mulakan start dan pasangan dia adalah stop. Okey, ataupun kita nak guna begin dan juga end. Dua ini sahaja yang kita benarkan untuk pelajar tulis. Start dengan stop ataupun begin dan juga end. Then, selepas start dengan stop, ini ada indentation. Okey, indentation ni bermaksud dia ke dalam sedikit. Dia ke dalam sedikit. Okey, dan input kita boleh tulis perkataan input ataupun kita tulis get ataupun kita tulis read. Tapi normally kita akan tulis read lah. Kebiasaannya saya akan pakai read ataupun input. Dua ni yang biasa pakai. Okay. Dan untuk proses pula. Okay. Proses tadi kalau dalam problem analysis kita buat dalam bentuk ayat. Contoh calculate overtime pay. Tetapi bila problem analysis kita tukar kepada pseudocode. Proses tadi dia dah bertukar menjadi formula.
Okey. Proses tadi contoh calculate overtime pay. Dalam pseudocode kita tak tulis dah calculate overtime pay. Kita akan tulis dia punya formula. Okey. Dan untuk output pula, biasanya kita akan menggunakan perkataan output ataupun display. Kebanyakannya saya guna display lah. Tapi kita boleh juga menggunakan perkataan print. Okey. So itu general format untuk pseudocode. Okey. So walaupun soalan tu dia minta buat pseudocode ke flowchart, tapi yang penting kita kena tahu dulu problem analysis. Okey. Kita kena identify dulu input, proses dan juga output. Seterusnya, kita tengok contoh ya, kita tengok beberapa contoh dan kita buat soalan. Okey, example 1. Okay. Kalau tengok dalam example 1 ini, soalan ini agak mencabar juga kan? Sebab dia tak ada input dan juga proses. Okay, that's why bila kita buat problem analysis, kita mesti start dengan output dulu. Okay, mesti start dengan output dulu. Baru kita boleh determine proses dan juga input. So kalau tengok dekat sini, the program will display. Display tu kita dah tahu dah, perkataan display ataupun print dia merujuk kepada output. Apa yang dia nak paparkan? Perkataan hello world. Okay, perkataan hello world. Dan perkataan hello world, bila kita nak paparkan perkataan ataupun kita panggil, kita nak paparkan message, okay, perkataan ataupun message, kita mesti letak, kita panggil double quote ni. Bila ada double quote, bermaksud kita nak keluarkan perkataan ataupun message. Okay. Katakanlah, saya tulis dekat sini, nak tulis mana ya? Tulis bawah ni lah kot. Okay, Allah. Saya tulis kat sini sum sama dengan 5. Okay, satu lagi saya tulis sum sama dengan 5. Apa perbezaan? Apa perbezaan dia? Kalau kita run coding, okay, kalau kita run coding ya, bila yang ini, okay, bila kita run coding, apa yang akan terpapar pada skrin adalah nilai 5. Okay, itu yang terpapar pada skrin. Sebab bila tak ada kod, bila tak ada simbol double quote ini, dia akan baca value. Okay, dia akan baca value. Tetapi kalau ada kod macam ni, maksudnya dia akan keluarkan, bila kita run coding, dia akan keluarkan sum sama dengan 5. Okay, so itu perbezaan dia, ada double quote ataupun tidak. Okay. Jadi dekat sini kita nampak dia nak keluarkan perkataan hello world. Okay, jadi dia adalah output. So nak keluarkan perkataan hello world, ada ke nak kena kira, nak kena buat apa-apa? Tak ada kan? So maksudnya dia tak ada proses. So kalau tak ada proses, kita boleh buat dash sahaja. So kalau tak ada proses, automatically tak akan ada input. Sebab input datang daripada formula kan yang kita buat dekat proses tu. So kalau proses tak ada, automatically input tak ada. Jadi pseudocode kita ada start, ada stop dan terus display. Boleh tak setakat ini? Boleh baca. Okey, Alhamdulillah. So kita pergi kepada example yang kedua. Mungkin saya akan ambil 3 example sahaja kot. Saya akan ambil example ketiga lah ya. Okey, example ketiga. So, untuk example yang ketiga, okey. Kita ada start dan juga stop. Dan ingat ya, kena ada indentation. Maksudnya kita anjakkan ke dalam sedikit ni. Dia bukan sebaris dengan start dan stop, dia anjak ke dalam sedikit ya. Dan perkataan ini kita gunakan perkataan read. Ataupun nak guna input boleh. Okey, tapi biasanya read lah. Lepas tu proses, nampak tak proses apa perbezaan dia? Sekejap. Saya kecilkan sikit lah. Dia dah kecil-kecil sangat. Okey, kita tengok kat sini. Macam mana dia berubah? Laptop saya pula dia
Macam pening dah. Okey, saya ambil contoh 3. Oh, dia tak bagi ke tengah sangat. Okey, bolehlah Okey, so example 3 kita nampak dekat sini. Okey, perkataan input kita dah tukar menjadi read. Okey. Dan dia punya nilai di belakang ni 61, 62, 63 kekal sama. Salin balik je. Okey. Manakala untuk proses, kita dah tahu bahawa proses dekat dalam pseudocode ataupun flowchart, dia akan bertukar menjadi formula. So, kita nak calculate average, bermaksud kita akan buat formula average. Okey. Dan macam medium cakap tadi, pastikan kita buat sebaris lah. Dan kalau boleh gunakan simbol bahagi yang normal ni. Okey, gunakan simbol bahagi yang ni. Okey. Lepas tu perkataan output dia akan bertukar menjadi print. Dan output kita average, kita tulis je balik average. Itu sahaja perbezaan pseudocode dan juga problem analysis. Okey. Saya pergi kepada next example. Mungkin saya ambil satu je lagi example. Saya ambil example 5 ya. Okay, so macam mana kita nak tukarkan problem analysis kepada pseudocode? Tengok perkataan input, kita tukar menjadi read. Okay, perkataan proses, tukar jadi formula. Kita nak calculate net price, so formula net price. Okay, dan macam saya ingatkan tadi, terus letak 0.9. Okay, output tukar menjadi print. Dan net price ni kita just ambil balik sahaja. Dan jangan lupa pseudocode dia ada start dan juga stop. Dan mesti ada indentation. Okey. Rasanya okey kot So sekarang kita cuba buat ya latihan. Mana latihan tadi? Okey, so ini latihan yang kita akan buat. Okey, exercise 2. Okey, exercise 2. Oh ya Allah. Kenapa dia asyik lari je ni? Okey. Untuk exercise yang kedua, kita ambil daripada soalan nombor 6. Okey, hari ni kita bincang yang ni dulu Soalan nombor 6. Saya nak besarkan lagi, dia tak bagi dah. Orang boleh nampak tak soalan? Okey, boleh Okey, untuk soalan nombor 6, dia suruh kita buat pseudocode dan juga flowchart. Okey, saya nak ajar yang pseudocode dulu. Okey, pseudocode. Kita akan buat pseudocode dulu Jadi di dalam buku awak, okey, saya dah minta beli buku yang saiz panjang kan? Ada ke belum? Okey, bagus. Dah ada yang dah buat dah. Okey. Untuk soalan yang pertama. Okey, kalau boleh buat 2 kolom macam ni Buku awak yang panjang tu, buat 2 kolom sama macam saya buat ni. Okey, bahagikan kepada 2. So, okey, sebelum tu
Di dalam buku anda nanti pastikan dah ada exercise 1. Okey, ni exercise 1 lebih kurang 2 page kot. Okey, ni lebih kurang 2 page. Exercise 1 nanti salin 1 page kot. 1 page. Okey, salin dalam buku anda. Kemudian exercise yang kedua, pastikan anda buat 2 kolom dan labelkan pseudocode dan juga flowchart. Okey. So, untuk soalan yang pertama, rakan kita dah typekan soalan. Calculate and print the total, different, average and product of two numbers. Okay, so kita dah tahu kat sini output kita apa? Okay. Okey, output kita adalah kita nak cari sebab dia nampak kat sini perkataan print. So, print ini adalah clue untuk output. Okey, so kita dah tahu output kita adalah total, different, average and product. Itu kita punya output yang kita nak cari. Okey, so kita tengok dulu dekat bahagian output. Okey, kita menggunakan perkataan print. Betul. Ini output kita. Saya buat warna kuning. Okay. Nak tulis print boleh, nak tulis display boleh. So, kita nak keluarkan total, different, average and product. Okay, betul. Bagus. Okay. So, kita dah nampak dekat sini. Kita ada total, different, average and product. So, dalam proses kita nak kira produk. Cumanya, untuk formula ni, produk, simbol darab untuk pseudocode dan flowchart kita tak benarkan menggunakan simbol star. Okey, mesti guna simbol darab yang biasa. Simbol star tu nanti kita guna dekat dalam pengaturcaraan. Okey. Seterusnya average 61 tambah 6 tu bahagi 2. Simbol slash ni bolehlah digunakan. Cuma kita lebih menggalakkan menggunakan simbol yang normal tu, yang titik tu. Okey, itu sebaik-baiknya. Difference, okey, mungkin ada yang nak buat difference adalah number 2 minus number 1 pun boleh. Okay. 62 minus 61. Okay. Total 6162 read. So kita nampak dekat sini dalam setiap kita punya formula semuanya menggunakan 6162. 6162. That's why input kita adalah 61 dan juga 62. Okay. So untuk jawapan A adalah tepat sekali. Very good. Okay, clear untuk pseudocode bagi soalan yang pertama? Boleh? Madam nak awak pilih, okay. Lagi 2 soalan untuk Madam tunjuk contoh dia punya pseudocode. Daripada A, B, C, D sampai G. Okay, sila pilih 2 lagi contoh soalan. Yang lain-lain nanti awak akan buat, okay? Tapi untuk Madam explain, pilih 2. F dan G saja. F dan juga G. Okay, so kawan awak dah pilih F dan juga G. Untuk soalan yang lain tu awak kena buat ya. Okay, soalan lain tu buat. Kita akan bincangkan F dan juga G. Okay, so saya pilih dekat sini. Okay, soalan B dah ada kawan awak buat ni. Bagus. Masya Allah, bagusnya. D, E, okay, F, okay. Oh, F dengan G je belum buat. That's why minta F dengan G. Okay, so macam mana nak buat pseudocode? Kita akan buat start. Okay, lepas tu pasangan dia adalah stop. Okay. Sekarang ni, saya nak cari apa? Okay, saya nak cari apa? Dekat dalam soalan kita boleh nampak, sekejap, yang tadi saya buat apa? F, F, kita nak convert temperature value in Fahrenheit to degree Celsius. Okay. So, kalau tengok dekat dalam soalan ni, ini formula Fahrenheit. Kita nak cari Celsius. So, apa step pertama kita kena buat dekat formula ni?
Kita nak cari Celsius. Okay. Output kita Celsius. Maksudnya saya akan buat kat sini. Display Celsius. Okay. Jadi bila kita dah ada output Celsius, yang seterusnya kita mesti nak buat formula. Celsius sama juga dengan pastikan variable adalah konsisten. Okay, apa formula Celsius? Cabarannya dekat sini. Macam mana kita nak ubah formula Celsius? Siapa boleh typekan formula? Okay, macam mana kita nak ubah formula ni menjadi Celsius? Okay, ada tak yang berjaya tukar? Okay, saya tunggu awak type formula dulu. Formula Celsius adalah Fahrenheit tolak dengan 32 darab dengan 5/9. Okey, dapat tak formula macam tu? 9 tambah, lain formula kita. Izzat, Izzat sama dengan saya. Okey, Hana cuba check balik. Dapat tak? Yuva pun lain lah. Formula siapa yang betul ni? Hana. Oh, Hana lain sikit. Okey, cabaran je dekat situ lah. Okay, formula tak confirm lagi. Okey, so input dia kita nampak tak dekat sini apa input dia? Kita nak read. Nak read apa? Okay. Kalau kat sini kita tulis F, maksudnya kita nak read F. Okey, saya buat F huruf besar, makanya kat situ huruf besar. So jangan letak F ni sekejap F, sekejap Fahrenheit. Okey, kalau awak letak sini saya letak Celsius kan. Jadi saya nak letak Fahrenheit lah dekat situ. Okey, sebaiknya kita letak perkataan lah. Okey. Sebaiknya kita letak perkataan ya. Okey, so kalau dekat bawah ni Fahrenheit, samalah juga input dia akan jadi Fahrenheit. Okey, dari segi formula macam mana ni? Boleh tak? Boleh terima tak? Ataupun ada bercanggah lagi? Boleh. Okey, baik. Thank you. So, dah selesai kita punya pseudocode untuk Fahrenheit. Okey. Next, kita pergi kepada soalan G. Okey, soalan G, dia nak apa? Calculate the delivery cost of package where the delivery cost per kilogram is RM5. Okay. So, dekat sini kita akan buat start. Buat dulu start stop ni. Okay, lepas tu yang paling senang kita nak nampak dekat dalam soalan adalah dalam soalan kita dah nampak kita nak display apa? Nak display delivery cost. Okay.
Okay. So kalau kita dah tahu kita nak display delivery cost, kita pun buatlah formula untuk delivery cost. Apa formula dia? Okay. Apa kesalahan yang saya buat dekat sini adalah variabel saya tak konsisten. Okay. So apa formula dia? Soalan ni dia boleh jadi pelbagai ni. Okay. Cost of package, cost per kilogram adalah RM5. Siapa nak cuba? Kalau 5 times kilogram? Okay, 5 times kilogram boleh diterima juga. Okay. So input kita akan dapat kilogram. Ya, ada tak yang nak bagi jawapan yang lain? Bagus. Okay. Okay, semua jawab sama ke? Ataupun ada nak bagi jawapan yang berbeza? Sama, madam. Okey, baik. So, jawapan anda adalah tepat sekali. Bagus, pandai. Okey, very good. So, yang atas nanti madam akan semak. Maksudnya yang dah semak tu madam warnakan dengan warna biru kot supaya awak tahu bahawa ini adalah jawapan yang betul. Okey. Warna biru ke? Bolehlah. Okey, so biru tu maksudnya yang dah disemak dan jawapan dia adalah betul. Tadi kita buat satu tadi, soalan nombor 1. Okey. Yang belum berwarna maksudnya madam tak semak. Tak semak lagi Okey. So untuk pseudocode nampaknya semua dah pandai, dah terror dah. Jadi kita pergi kepada step yang berikutnya iaitu flow chart. Macam mana kita nak buat flow chart? Okey, macam mana kita nak tukar daripada pseudocode kepada flowchart? Okey. So, untuk flowchart, dia adalah benda yang sama dengan pseudocode. Cuma kita buat dia dalam bentuk shape box dan juga flow line. Okay, kalau soalan favorite biasanya dia akan minta suruh kita define flowchart. Okay, so kalau define flowchart awak ambil yang ini is a set of standard shape box. Okay, they are connected by flow line to represent an algorithm. Okay, dan dia adalah alternatif kepada pseudocode. Dia sama je pseudocode dan juga flowchart. Okay. Sekejap ya, saya ambil ni dulu. Dia tak nak respon saya punya laptop ni. Okay, respon pun. Okay. Okay, so kita tengok kepada simbol flowchart .
Okey, ini bentuk-bentuk yang awak akan jumpa, yang awak akan guna untuk hasilkan flowchart, iaitu yang pertama kita panggil terminal simbol. Terminal simbol ni adalah untuk start dan juga stop. Okey, start stop kita pakai simbol ni, dia macam kapsul, macam ubat. Okey, yang kedua adalah untuk proses. So, untuk proses formula dalam bentuk rectangle. Okey. So untuk sequence awak akan jumpa dua bentuk ni sajalah, iaitu untuk start dan juga stop, proses. Oh, satu lagi iaitu bentuk parallelogram. Ini untuk input dan juga output. Okey, ada tiga bentuk yang awak akan guna untuk soalan sequence. Okey. Manakala Okay. Manakala simbol decision diamond ni awak akan jumpa bila kita buat soalan selection dan juga repetition. Okay. Yang ini tak pernahlah kita buat soalan yang ada simbol ni kecuali masa kita buat semester 1 kan. Itu maksud dia storage. Okay. Tapi untuk semester 2 kita tak ada gunalah simbol di storage tu. Ini printer output simbol ini pun kita tak guna. Cuma awak kena tahulah simbol-simbol yang ada dalam flowchart. Okey, seterusnya flow line, ini je garisan yang kita terima garis lurus dan juga ada arrow di depan dia. Okey, ini off page connector, ini on page connector. Biasanya dua ni kita akan guna masa buat assignment sebab flowchart kita lebih daripada satu muka surat. Okey. Sekarang kita tengok macam mana kita nak tukar daripada pseudocode menjadi flowchart. Madam akan ambil beberapa contoh. Okay. Example 1 dan 2 ni kita tak perlu bincang lah sebab kita dah bincang tadi dalam contoh pseudocode. So kita ambil yang kita belum discuss. Okay. So Madam ambil example yang keempat sebagai contoh. Okay. Dia nak ubah senang saja. Okey, yang pertama untuk ini dia tukar daripada apa? Dia tukar daripada problem analysis. Okey. So stepnya sama. Untuk start dan juga stop bentuk capsule. Okey. Input dan juga output bentuk parallelogram. Proses bentuk rectangle. Itu sahaja yang membezakan dia. Okey. Okay, ini contoh Okay. Contoh daripada problem analysis. Okay, Madam tak ambil lah problem analysis, Madam ambil daripada pseudocode dan juga flowchart. Okay. So kalau kita nampak kat sini start dan juga stop, kita buat bentuk terminal ataupun saya panggil bentuk capsule. Start dengan stop. Okay, selesai. Untuk input, ni input dan juga output bentuk parallelogram. Perkataan salin je semua, sama-sama bentuk je. So input, output bentuk parallelogram. Okay, manakala formula dalam bentuk rectangle. Itu sahaja yang membezakan antara pseudocode dan juga flowchart. Pseudocode ni dia adalah English-like statement. Flowchart dia adalah apa tadi? Shape box, a connected flow line. Okay. Okay. Boleh sampai sini? Kalau boleh, kita terus buat pseudocode lah. Pseudocode pula dah. Habis dah. Okay. Kalau okay, kita akan terus kembali kepada soalan tadi. Okay, soalan yang ini. Saya ambil soalan yang pertama nombor 6A. Macam mana 6A nak tukar kepada flowchart? Okay, so macam mana nak lukis kat sini susah kan? So nanti awak kalau nak share jawapan anda dekat sini, boleh lukis dulu dekat buku masing-masing. Kemudian snap, upload image dekat sini. Okay, so Madam tunjukkan untuk yang pertama. Okay, untuk yang pertama,
Ini ya. Okey. Okey, untuk yang pertama saya ambil soalan A tadi. Okey, soalan A tadi. Okey, pertama sekali kita ambil dia punya start dan juga stop. Sekejap jauh pula dia pergi. Okey. Untuk A, tulisan saya tak berapa nak elok tapi harap boleh faham lah kot. Kita tulis dulu start. Okey, bentuk capsule tu. Kalau boleh jangan ada yang lebih-lebih ni, tak boleh Dia mesti kena just nice. Okey. Sebab tulis dekat skrin ni dia susah sikit. Okey. Bila kita dah tulis start, okey, lepas tu kita buat kita punya flow line. Dan flow line tak boleh hanging macam saya ni Hanging macam ni tak boleh, dia salah. Dia tak boleh hanging, dia mesti touch. Okey, dia mesti touch, tak boleh hanging. Okey, awak lukis sama-sama dengan saya ya, dekat buku masing-masing. Lepas tu kita ada apa selepas start tadi? Kita ada read. Read bentuk parallelogram. Buat bentuk parallelogram. Dan parallel dia sengit ke kiri sahaja yang diterima. Kalau sengit ke kanan tidak diterima. Pastikan tak ada lubang-lubang, tak hanging, okey? Dan kita tulis balik tadi, dekat dalam soalan tadi kita tulis apa? Read, read 6162. Okey, so tulis balik dalam ni. Read 61,62. Okay. Then, buat flow line lagi. Seterusnya. Kita ada 4 formula dekat sini. So, formula ni semua kita letak dalam satu box sahaja. Letak dalam satu box. Okey, letak dalam satu box. Dan kita salin balik sahaja di mana kita tulis tadi total. Sama juga dengan 61 plus 62. Lepas tu kita nak kira difference. Sama juga dengan 61 minus 62. Lepas tu kita nak kira average. Sama juga dengan 61. Ataupun kalau tak nak ambil 61 plus 62, kita terus boleh ambil apa kat sini? Kita terus boleh ambil total. Total bahagi dengan 2. Okey. Lepas tu kita nak ambil produk. Sama juga dengan 61 darab dengan 62. Okey. Selepas itu, jangan. Dia tak boleh nak pergi bawah pula. Lepas tu, saya nak pergi ke bawah sikit. Okey. Lepas proses, next kita buat dia punya output. Output bentuk parallelogram. Okey, tulislah kat sini. Display. Display segala magnet tadi tu, iaitu apa tadi ya? Total lah. Total, lepas tu difference, lepas tu average, lepas tu product. Okay. Last kali, stop. Okay, boleh tak? Clear tak? Clear, madam. Okay, senang tak? Setakat hari ni. Senang. Senang sangat kan? Senang.
Ya tak senang sangat. So untuk hari ni Madam akan stop di sini sahaja. Untuk next week kita jumpa dalam kelas kan. Jadi Madam nak ingatkan supaya dalam kelas minggu depan pastikan anda bawa buku tulis yang bersaiz panjang dan dalam buku itu anda dah siap dah. Okey, anda dah siapkan exercise 1. Okey, exercise 1 ni nanti Madam akan semak buat warna biru lah. Okey, siapkan exercise 1 ni lebih kurang 1 muka surat dan juga exercise 2. Okey, exercise 2 ni banyak sikit lah awak buat sebab kita jumpa pun minggu depan ada masa. Siapkan A sampailah soalan E, soalan G berserta dengan flow chartnya sekali. Okey, dan Madam akan semak nanti next week insyaAllah. Boleh tak? Ataupun banyak sangat ke? Kalau banyak, boleh Okey, kalau rasa macam banyak sangat, bolehlah skip 1-2 soalan Tapi janganlah buat 1-2 soalan tu tak cukup. Okey, kalau dapat buat semua, buat semua. Kalau tak mampu, bolehlah skip soalan F dengan G tu bagi diskaun. Okey. Okey, so untuk hari ni kita stop di Madam, sini sahaja. Yes, apa dia? kena salin soalan ke? Soalan tak perlu salin. Okey, terus buat macam mana kita buat dekat dalam ni kan. Sebab soalan ni awak boleh rujuk dekat GC tu buku tu. Sebab buku tu pun kita cetak. Okey, alright. So, kita stop di sini dulu. Ada masa lagi lebih kurang 1 jam kan? Okey, so ada masa 1 jam lagi. 1 jam itu adalah masa untuk anda siapkan exercise